baru 19. Anda sebenarnya tak kira sangat hari ni. Itu saya ingat 19 lah sebenarnya. Yang diimamkan oleh saya lah, alhamdulillah, sebanyak 8 rakaat, diikuti dengan witir 3 rakaat. Dan tadi sebelum sembahyang saya tengok jam pukul 9. Jadi buang. Dan kita habis dalam 9.4. Jadi 40 minit saja. Kenapa? Ustaz malam ni lama sikit, sebelumnya awal lagi. Dia kata macam tu lah. Dia buang lah. Biasa dalam 8 rakaat ni sapu 3 witir dalam 40 minit, 45 minit. Jaranglah sejam. Kalau baca ayat bagi panjang sikit boleh sampai 1 jam. Nak ingat bagi panjang sikit ayat tadi tu. Tapi kuku kan panjang sangat, kita tak layak pula kan. Dia sebenarnya sebaik-baik sembahyang sunnah ni dipanjangkan bacaannya. Lainlah kalau kita sembahyang 20 kan. Tak masuk lagi tazkirah ni, baru mukadimah ni. Kalau kita sembahyang 20 mungkin kita pendekkan sedikit bacaan. Mungkinlah, mungkin. Tapi kalau kita sembahyang 8, kita panjangkan sedikit bacaan. Sebab tu kalau kita lihat dalam sejarah, ada riwayat sahabat Nabi sembahyang 8, ada riwayat sahabat Nabi sembahyang 20. Contohnya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila dia naik jadi khalifah, dia lihat sahabat-sahabat Nabi yang ada sembahyang di Masjid Nabawi secara bertebaran. Oh ni jemaah macam ni, oh ni jemaah macam ni, ada orang sembahyang seorang, macam-macam. Jadi dia kata afala najma'uhum ala imamin wahid. Kenapa kita tahu imam kan seorang, lain kita ikut di belakang. Kenapa kita tahu satu jemaah saja? Maknanya kalau kita lihat dalam riwayat doa yang ada, Nabi SAW sendiri pun sembahyang seorang. Ke Nabi berjemaah? Adalah Nabi berjemaah 3 atau 4 malam. Menurut riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah dan sebahagian sahabat yang lain. Nabi sembahyang 3 malam je. Lepas tu dah tengok ramai orang, Nabi pun sembahyang di rumah tak keluar. Jadi sahabat pun sembahyang masing-masing lah. Ada sembahyang seorang, ada sembahyang berjemaah, ada sembahyang di rumah, ada sembahyang di masjid. Open. Pasal sembahyang tarawih ni sembahyang sunat, bukan wajib kan? Dan bila Nabi lihat sahabat sembahyang dalam berbagai keadaan macam tu, Nabi tak marah lah kan? Nabi kata baguslah, macam-macam, masing-masing terulang lah kan? Mari Umar Al-Khattab bila naik jadi khalifah, dia kumpulkan para sahabat Nabi dalam satu jemaah dengan satu imam nama Ubay bin Ka'ab. Dan ada 2 riwayat. Ada riwayat dia sembahyang 20. Apa riwayat Yazid bin Ruman. Jadi riwayat dalam Muwatta' Imam Malik dia sembahyang 20. Ada riwayat yang lain yang juga sahih dia sembahyang 8. Jadi ulama kita kata bila Umar sembahyang 20 dia pendekkan bacaannya. Bila dia sembahyang 8 dia sembahyang dia banyakkan bacaan. 20 dia sembahyang 20 dengan bacaan yang amat panjang sehingga orang tak larat kan. Jadi dia pendekkanlah bacaan. Melainkan kalau dia sembahyang 8, jadi macam tu keadaan. Sebab ibadah tarawih ini dia open. Ada masjid buat 20, that is good, bagus. Ada masjid buat 8, ada juga, that is good. Dan memang kita tak boleh nak wajibkan atau nak meletakkan kepada sesiapa. Terpulanglah ada suruh nak buat tu. Ada suruh di tempat saya buat 8, ada suruh buat 20. Betul-betul suruh di hadapan rumah saya, nama surah Al-Kasani 20. Jarang suruh buat 20 ni. Selama saya duduk di Selangor ni, majoriti suruh buat 8. Betul tak? Kawasan sini mana ada suruh buat 20? Jarang lah. Surau kita Al-Mahdi pun dulu-dulu 20. Di sini ada 8. Betul tak? Dengan dalam surau 20 itu surau Jumaat kan? Tak apalah kan? Mana kita beri kebebasan dalam hal surau. Mungkin kita nak tukar-tukar tahun ni dah 8, 20 lah pula kan? Ataupun kita sendiri pun kadang-kadang kita nak sembahyang di surau yang 20. Macam saya lah, ataupun saya tak sembahyang tarawih di satu surau secara tetap. Kalau saya keluar pergi kuliah ni memang saya ikut surau tu lah. Kalau saya datang ke surau ini, surau Al-Falah buat 8, saya buat 8. Saya pergi surau buat 20, saya buatlah 20. Takkan saya buat 8 saya cabut. Takkan saya mari surau Al-Falah buat 8 saya nak buat 20. Saya pun tadi tak tanya buat apa. Saya dah tahu dah surau ni biasa 8. Kalau 20 dia cakap start 20 start. Jadi tak cakap apa-apa. Jadi 8 lah saya teruskan. Saya tak tanya pun. Yang penting kita semayang. Itu poin dia kan? Jangan tak semayang. Sebab tarawih ni dia ibadah yang
Umar Al-Khattab buat 20, ada riwayat dia buat 8, dan keadaan yang berbeza-beza. Al-Imam Malik rahimahullah di Madinah buat 36. 36 rakaat. Banyak ke sikit? Sikit ustaz, nak try buat sekali. Tak larang. Al-Imam Al-Aswad bin Yazid dia sembahyang 40 rakaat, lagi banyak daripada 36. Kan? Dan para ulama menyatakan bahawa tidak ada ketetapan dalam hak awak rakaat sembahyang. Cuma kita tak nafi sebahagian besar para ulama memilih 20 rakaat. Tapi kalau kita rajin dah sembahyang di semua 20, tak cukup 20, nak balik tak lagi sembahyang tarawih, kufur, tak ada masalah. Yang penting sembahyang. Isu dia kalau kita tak sembahyang, itu pun tidaklah berdosa dan tidaklah wajib. Dan kita kena perbetulkan persepsi kita seolah-olah tarawih lah segala-galanya. Kan? Betul tak? Sembahyang fardu tak mari surah. Tarawih tak pernah habis. Tak betul tu. Sebab itu dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu apa yang disebut sebagai al-aulawiyah, priority. Jadi disebut oleh ulama-ulama kita bila dia membicarakan tentang Ramadan dan hak awal yang berkaitan. Nombor satu sekali sembahyang fardu berjemaah ibadah. Nombor satu sekali puasa Ramadan, jaga elok. Kena tahu apa yang dikatakan perkara yang dilarang ketika puasa, perkara membatalkan puasa, perkara makruh puasa, apa yang digalakkan dan disunahkan semasa berpuasa. Itu nombor satu lah. Sebab ibadah puasa ni hanya setahun sekali saja yang wajib. Kan? Itu pun kalau kita lihat sejarah, puasa difardukan lewat. Bila difardukan puasa Ramadan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam? Bila? Tahu kita tahu? Kita ingat? Tak pernah ada ustaz bagi tahu. Allah Subhanahu Wa Taala, ni baru nak masuk di sini. Berarti tadi kan? Baru nak masuk di sini. Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa tak kala turun ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, 183 ayat dia 183. Yang mana ustaz, mana penceramah bila nak cerita tentang Ramadan dia mesti baca ayat ni. Asal Ramadan saja baca ayat. Asal Ramadan saja baca ayat. Asal baca ayat ni saja Ramadan. Pasal dalam Al-Quran tidak ada ayat yang lain yang menyebut tentang Ramadan dan puasa Ramadan, melainkan surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya nak baca. Waktu surah Al-Qadar ustaz, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Bukan mau kita baca itu. Itu surah Al-Qadar tu. Itu bukan pasal puasa, itu bukan pasal Ramadan, itu pasal Lailatul Qadar. Memanglah Lailatul Qadar di sisi majoriti para ulama berada di dalam bulan Ramadan. Dan secara spesifik lagi ialah di akhir Ramadan. Spesifik lagi ialah pada malam-malam yang ganjil. Tapi itu surah Lailatul Qadar. Kalau ni surah tentang Ramadan dan puasa Ramadan. Itulah tak bukan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah satu-satu ayat 183 surah Al-Baqarah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi 184, 185, 186 Allah Ta'ala sebut tentang doa. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi tentang Ramadan dan puasa Ramadan pada ayat 187. Jadi 4 ayat berturut-turut, 183, 184, 185, 186 Allah Ta'ala sebut benda doa. Allah akan skip lah Allah Ta'ala sebut doa. Sebab itu Ahmad digalakkan berdoa ketika Ramadan. Pasal Allah Ta'ala selit tentang doa ketika ayat membicarakan tentang Ramadan. Ayat mana? Fa'idha sa'alaka anni, fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Ta'ala kata, kalau hamba-hambaku bertanya tentang diriku, beritahu aku dekat. Aku menerima doa-doa orang yang berdoa. Ayat itu pasal Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-187 tentang Ramadan. Allah Ta'ala sampai. Jadi 4 ayat berturut-turut.
Tak sama dengan ayat tentang peribadatan yang lain. Tak sama. Semayang umpamanya, banyak ayat Allah. Perintah tentang semayang saja Allah Ta'ala sebut dalam 3 surah, 5 ayat kesemuanya. Dalam surah Al-Baqarah ada 3 ayat. Ni bila kita belajar science of Quran, ulumul Quran. Aqimus solat wa atuz zakat, aqimus solat wa atuz zakat, ada 5 ayat. Adalah surah Al-Baqarah ayat 43, ayat 83, ayat 110. Adalah surah An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Surah keempat, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ayat ke-77 dan surah An-Nur, hujung Nur. Surah itu berapa tak hujung lah. Juzuknya untuk akhir-akhir. Ayat ke-56. Perintah tentang sembahyang saja 5 ayat secara bertebaran, bukan di satu tempat. Begitu juga ayat-ayat tentang sembahyang yang lain. Bila Allah Ta'ala sebut tentang rukuk, ada secara bertebaran. Ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Imran, ada surah An-Nisa, macam-macam. Bila Allah Ta'ala nak sebut tentang sujud pun sama. Dalam Quran ada tak kurang 12 tempat Allah Ta'ala sebut tentang sujud dalam surah-surah yang berbagai. Ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-A'raf, ada surah Al-Hajj, ada surah An-Naml, ada surah An-Nahl, ada surah Maryam dan berbagai surah yang lain. Itu yang timbul kita sujud tilawah tu. Ada surah As-Sajdah. Kan? Itu yang timbul kita sujud tilawah bila kita baca atau lalu 12 tempat dalam Al-Quran. Salah satunya As-Sajdah tu yang tuan-tuan sebut sujud sejadah. Lepas ni jangan sebut sujud sejadah lah, sebut sujud tilawah. Tapi tidak salah. Tapi istilah yang betul adalah sujud tilawah. Sujud tak kala kita baca Quran lalu ayat-ayat tentang sujud. Jadi banyak ayat tentang sujud. Tak ada dalam hal awal semayang Allah Ta'ala sebut dalam satu tempat secara berturut-turut. Tak ada. Begitu juga ayat tentang puasa Allah Ta'ala sebut dalam berbagai surah. Bukan puasa, zakat. Begitu juga dengan haji Allah Ta'ala sebut dalam beberapa surah secara bertebaran. Dan sama juga ayat-ayat yang lain, pasal doa, pasal zikir dan sebagainya. Puasa saja Allah Ta'ala sebut setempat 4 ayat berturut-turut. Jadi berbezalah puasa ni dengan peribadatan yang lain. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberi fokus tentang puasa, kerana tak dinafikan tuan. Puasa ni kalau nak dibandingkan dengan ibadah lain, dia lebih sukar. Atau kalau kita nak kaji secara praktikalnya, puasa dengan semayang, puasa lebih sukar. Buktinya ramai orang yang boleh semayang sunat, tapi tak ramai orang yang boleh berpuasa sunat. Dan kalau kita melihat diri kita sendiri, berapa kali kita puasa sunat dalam setahun? Boleh. Berbanding dengan semayang sunat. Semayang sunat agak banyak tak? Semayang rawatib, mahdiyah, qabliyah, walaupun yang disunahkan, yang muakkad ada 12 rakaat, yang tidak muakkad ada 8, kapur dah 20. Kita semayang lah separuh. Boleh jadi lepas zuhur kita semayang 2 rakaat. Sebelum zuhur tak semayang, padahal muakkad tu. Boleh jadi lepas maghrib kita semayang, lepas isyak kita semayang, sebelum subuh tak semayang. Tidaklah kita semayang semua, tapi adalah semayang kita semayang. Ada kali kita semayang tahiyatul masjid, mana orang sunat banyak. Tapi kalau kita lihat puasa-puasa sunnah ni payah kita, dan kita lihat sahabat-sahabat kita, dan itulah realiti. Puasa sunnah ni banyak. Berapa kali ada puasa sunnah dalam setahun? Ada banyak. Kita ada puasa sunnah yearly basis, mana setahun sekali. Contohnya puasa Ashura. Berapa kali setahun? Sekali je setahun, pada 10 Muharram. Setiap tahun yang kita sebut sebagai hari Ashura, digalakkan kita berpuasa. Sekali je setahun. Betul? Ada kita puasa. Saya puasa Ustaz, very good. Saya tak puasa Ustaz, very good juga. Kita tak lagi, tak apa lah. Tapi nak cerita, tak ramai yang berpuasa puasa Ashura. Padahal kelebihannya amat besar. Diampunkan dosa yang telah lalu, kata Nabi SAW. Puasa hari Arafah pun sama, setahun sekali je. Dia berpuasa pada 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Dia panggil puasa Arafah. Puasa sunat yearly basis, mana setahun sekali ada yang puasa yang disunatkan. Puasa Ashura, puasa Arafah. Puasa 6 di bulan Syawal. Semangat sangat Ustaz boleh. Tengok Ustaz dia tu belaka. Kalau jadi semangat boleh sebabnya.
Masalah ada 3 hari tak kuliah. Puasa 6 di bulan Syawal, setahun sekali kan? Dah bulan Syawal setahun sekali je. After bulan Ramadan, hari bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunat. Dan banyak lagi puasa-puasa yang lain. Ada tak kuat 12 puasa sunat dalam Islam. Bila kita belajar fiqh siyam, the science of fasting, ada 12 puasa sunat sekurang-kurang. Ada yearly basis, mana setahun sekali. Ada yang monthly basis, bulanan. Contohnya puasa 3 hari setiap bulan. Itu bulanan. Bulan ni 3 hari, bulan depan 3 hari. Boleh puasa rapat-rapat, boleh puasa cerai-cerai, tak ada masalah. As long as 3 days in a month. 3 bulan setiap, 3 hari setiap bulan. Dan itulah puasa Nabi sebelum difardukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan difardukan lewat ketika Nabi berada di Madinah, tahun kedua. That means setelah Nabi jadi Nabi, 15 tahun selepas Nabi jadi Nabi, baru difardukan puasa Ramadan. Sebelum tu Nabi tak puasa lah. Nabi puasa, tapi Nabi hanya puasa Ashura dan puasa 3 hari setiap bulan. Jangan kata Nabi tak puasa pula. Macam semayang fardu 5 waktu lah, difardukan 9 tahun selepas Nabi jadi Nabi. Isra' dan Mi'raj tu, Nabi diangkat ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil ibadat semayang. Bukan masa Nabi baru jadi Nabi. Masa Nabi dah 9 tahun jadi Nabi. Apa tu lepas sebelum tu Nabi tak semayang lah. Ada okey dengan rambut pintal-pintal tu kata Nabi sebelum tu semayang hati. Tak ada semayang. Sebelum semayang fardu 5 waktu ni. Tapi Nabi semayang apa? Nabi semayang hati. Tu aku pun semayang hati dia kata. Ngepek tu dia. Pasal dia tak belajar Al-Quran, tafsir, dan dia tak belajar sunnah Nabi SAW. Agama ni tuan-tuan, kalau tak belajar menerusi Al-Quran, of course lah tafsir para ulama lah. Tak boleh tafsir sendiri, faham sendiri, tak boleh. Dan tak belajar sunnah Rasulullah SAW. Nak pergi ke mana? Pergi sesat dan menyesatkan. Itu orang sesat lah, dia kata dah begitu, dah memang pendapat tertulis. Sebelum difardukan semayang 5 waktu, Nabi tak semayang, Nabi semayang hati. Mana awak ambil pendapat ni? Tak ada ulama yang kata macam tu. Yang kita belajar, Nabi semayang, tapi semayang yang tidak wajib. Dan yang diwajibkan sebelum semayang fardu 5 waktu ialah semayang qiyamul lail. Nabi dilantik jadi Nabi semayang dah diwajibkan, tapi semayang qiyamul lail, semayang malam, sekurang-kurang 2 rakaat kata para ulama kita. Bila mana mereka mentafsirkan ayat Quran, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyamaka fakabbir. Ayat mana tu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila aw nisfahu qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, bukan kata ayat surah Al-Muzammil tu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw jangan tu nanti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat tu diturunkan tak kala Nabi balik daripada Gua Hira. Allah Taala mewajibkan sembahyang, tapi sembahyang malam selama 9 tahun. Bila setahun lagi Nabi nak berhijrah ke Madinah, tahun ke-9 hijrah, tahun ke-9 Nabi jadi Nabi, baru difardukan sembahyang 5 waktu. Tapi tak bermaksud Nabi tak sembahyang. Sembahyang telah ada. Mana boleh kata Nabi tak sembahyang? Kan? Untuk orang kata dia sesat menyesatkan, kalau kata dia kufur, kafir, tak jadi. Kan? Mesti belajar Islam menerusi sumber-sumber yang diakui oleh umat Islam dan ulama-ulama. Itu kita nak balik pada yang tadi. Mana tadi? Sebelum saya sebut pasal tu, mana tadi? Puasa sunat tadi kan? Jadi kita ada monthly basis setiap bulan. Puasa di tengah bulan pun sama, 3 hari setiap bulan. Boleh jadi di akhir bulan, boleh di tengah bulan. Tak kira lah, jadi 3 hari setiap bulan. Itu dipanggil monthly basis. Ada puasa Syaban. Sebelum Ramadan ada Syaban. Nabi memperbanyakkan puasa Syaban. Malah tidak ada bulan yang Nabi puasa banyak melainkan puasa Syaban. Sebab kata Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Muslim, dia kata aku tak lihat Rasulullah puasa banyak selain Ramadan melainkan puasa Syaban. Jadi banyak puasa sunat.
Kita ada weekly basis, puasa mingguan. Apa mingguan? Setiap minggu tu ada Isnin, Khamis. Puasa hari Jumaat berserta dengan Khamis atau Sabtu. Puasa hari Sabtu atau berserta dengan Ahad. Pasal hari Jumaat dia tak boleh single, tak boleh. Isteri Nabi puasa hari Jumaat, Nabi kata semalam kau puasa tak? Tak. Esok nak puasa tak? Tak. Aku kok jangan puasa hari Jumaat. Sebab itu berpuasa secara single hari Jumaat makruh, walaupun tidaklah haram di sisi majoriti, kerana dia adalah hari raya orang Islam. Hari Jumaat ni hari raya tau. Sama juga puasa Sabtu dan Ahad. Nabi banyak berpuasa Sabtu dan Ahad. Bila ditanya kenapa kau memperbanyakkan puasa Sabtu dan Ahad wahai Rasulullah, Sabtu Ahad ni puasa orang-orang ahli kitab. Hari Sabtu raya bukan puasa hari kitab. Hari Sabtu dan Ahad ni hari raya orang ahli kitab. Hari Sabtu hari raya orang Yahudi. Hari Ahad puasa raya orang Kristian. Jadi Nabi nak menyalahi mereka, lantas Nabi berpuasa pada kedua hari. Dan ada juga puasa yang disebut sebagai daily basis. Itulah puasa setiap hari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Itulah puasa terbaik dalam Islam. Tidak ada yang lain. Dia panggil yaum. Puasa sehari, buka sehari. Pasal ada sahabat dia puasa hari-hari. Nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian Nabi larang. Nabi kata kalau kamu nak puasa rajin sangat tak, puasalah sehari, bukalah sehari. La soma ma somal abad. Tak boleh puasa hari-hari, kerana dia akan melemahkan badan dan dia makruh di sisi para ulama. Jadi puasa ibadah banyak, tapi kita lihat tak ramai yang melakukan. Sebab itu di sisi sebahagian lah, walaupun tidak semua, termasuk dalam mazhab Syafi'i juga. Bila kita belajar buku-buku mazhab Syafi'i, ada ulama Syafi'i yang kata puasa lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain. Pertama, kerana ayat Quran diturunkan serentak, berbeza dengan lain-lain empat ibadatan. Ayat tadi lah 83, 184, 186 dan 187. Yang kedua, kerana puasa sukar berbanding ibadah yang lain. Kita perlu mujahadah yang lebih berat berbanding ibadah-ibadah yang lain. Jadi dikata puasa ni lebih hebat. Yang ketiga, kerana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, top sahih, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hadis kursi dipanggil. Allah Taala kata kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Setiap puasa anak Adam itu untuk setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Sembahyang baik, haji baik, baca Quran baik, doa baik, apa-apa kebaikan dia buat adalah untuk diri. Illa shaum, melainkan puasa, kata Allah Taala, fa innahu li, ia adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Sebab itu fadilah puasa ni tak banyak jika dibandingkan dengan fadilah ibadah yang lain. Sembahyang ada banyak fadilah. Sembahyang fardu berjemaah ada fadilah. Sembahyang rawatib ba'diyah ada sebahagian fadilah. Sembahyang tahiyatul masjid ada fadilah. Ada. Sembahyang sunat wudu ada fadilah. Bila Abi Rabah, bila Nabi turun Isra dan Mi'raj, Nabi kata, aku dengar tapak kaki kau dalam syurga. Apa yang kau buat? Aku sembahyang sunat wudu, katanya. Aku tak berwudu, melainkan aku sembahyang 2 rakaat. Mana sunat wudu lah. Kan? Itu fadilahnya. Bila kita merutinkan sunat wudu, mudah-mudahan kita jadi macam Bilal, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga. Sembahyang ada banyak fadilah. Berbeza dengan puasa, ada jugalah fadilah tu. Umpama fadilah hari Isnin dan Khamis, ada fadilah. Bila Nabi ditanya, kenapa kau puasa hari Isnin dan Khamis? Kemudian Nabi jawab, ada Usamah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tak silap Abi Daud pun ada. Ada dia hadiah saya. Nabi ditanya, kenapa kamu puasa Isnin dan Khamis wahai Rasulullah? Nabi kata, hari Isnin dan Khamis hari amalan diangkat, dan aku nak diangkat amalanku dalam keadaan aku berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa Ashura ada fadilah, diampunkan dosa yang telah lalu. Puasa Arafah ada fadilah, diampunkan setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Ada sebagai fadilah itu adalah, tapi sebagai yang lain tidak ada fadilah. Puasa Allah Taala disebut, puasa ni untuk aku. Mana kalau tak ada fadilah pun tak. Kita yakin bahawa Allah Taala kata, aku akan membalas. Jadi
Sebab itu sebagai ulama kata puasa ni lebih afdal lah berbanding yang lain. Tapi kita tak nafilah, majoriti ulama mengatakan sembahyanglah ibadat yang paling afdal. Ala kulli hal, sembahyang baik, puasa baik, baca Quran baik, apa-apa peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita melakukannya setakat kita mampu, insya-Allah taala. Kan? Kalau mampu sembahyang tarawih 8, buat 8. Kalau mampu lebih lagi, buat lebih lagi, insya-Allah taala. Lihat kepada keadaan diri kita sendiri. Karena Islam amat perhatikan akan kemaslahatan keadaan diri seseorang individu. Dan Nabi pun larang kalau kita berlebih-lebihan. Ada isteri Nabi seumpama diriwayatkan dalam Bukhari dan Anas bin Malik. Nama dia Zainab. Salah seorang isteri Nabi nama Zainab. Dia letak tali kat masjid, dia ikat tali. Lalu masuk masjid tengok tali. Kata Anas bin Malik, dakhala Nabi al-masjid fa idza hablum mamdud baina sariyatayn. Nabi masuk masjid, dia tengok tali diikat di antara tiang di masjid. Pelik tali masjid. Tak tengok Nabi kata mahazal habl. Apa tali ni? Anas pun kata Zainab bila dia nak sembahyang dia peganglah tali ni bila dia penat. Nabi kata huluhu yusalli alaikum nasata fa idza fatara falyaqum. Nabi kata potong sembahyang ikut kemampuan. Kalau dia tak mampu berdiri, suruh dia sembahyang keadaan duduk. Jadi tengok keadaan kita sendiri. Saya secara personal tuan-tuan, sembahyang 8 ni macam tak puas. Sekejap sangat sembahyang. Saya tahu. Saya lebih suka sembahyang 20. Saya lebih suka lah, tapi tidaklah bermaksud saya sembahyang 20 all the time. Kan? Terpulang kepada keadaan dan orang kata apa? Individu itu sendiri. Main 8 ni rasa macam sekejap sangat. Main 20 lagi jadi best. Tapi ada setengah masjid tu 20 lama sangat pula. Tapi tak apa, kan? Sambil-sambil bukan apa pun, kan? Tak adalah penat sangat sembahyang. Kan? Itu pun paling banyak lah. Tak ada lah. Dan baru-baru ni timbul isu juga. Atas main 20 ni tak dapat pahala terawih, tapi dapat pahala qiyamul lail. Terawih itu qiyamul lail itu. Tapi qiyamul lail pada bulan Ramadan. Tak timbul isu sedemikian. Ramai orang tanya gitu. Kan? Saya kata jangan jatuhkan moral orang-orang yang solat. As long as tidak ada ketetapan dalam syarak, biar kebebasan berkenaan. Ada nak buat 8 betul. Ada buat 20. Jangan kita kata buat 8 ni tak dapat pahala. Jangan. Nak kata dapat pahala, tak dapat pahala, Nabi dengan Allah saja boleh dapat. Kalau ada hadis, okey bang. Kalau tak ada, untuk mulut tu jadi. Kan? Nak kata buat 20 tak boleh buat, pasal Nabi buat 8 ke? Jangan. Perkara yang sedemikian kita tak boleh nak pandai-pandai kita. Dan kita kena cakap dalam kerangka yang benar. Lebih baik kalau tak tahu dia. Dan kita hal-hal yang seumpama ini kita beri kebebasan. Terpulang. As long as sembahyang diteruskan. Kita duduk dalam keadaan ibadah setiap masa. Itu yang kita nak. Dan kita tarik selama mungkin yang boleh. Sebenarnya. Tak naklah tahun ni ramai ni. Tahun depan pun ramai ni juga. Tahun depan pun ramai ni juga. Bagilah pendekatan zikir ibadah. Buatlah sesuatu agar surau kita diimarahkan dan bertambahlah hikmah dia daripada satu masa kepada satu masa. Itu yang kita nak. Sebab kalau lagi ramai lagi semua. Dan saya yakinlah surau ni. Saya ingat 3 tahun lepas saya datang nampak ada perubahan lah. Nampak besar lah surau ni. Alhamdulillah. Kalau surau yang besar seperti ini, tapi kalau jemaahnya tidak ramai rugi lah. Tapi sini surau banyak lah. Setiap tempat ada surau dekat. Lepas tu saya mengajar surau Al-Mahdi. Pasal tak nak pergi sana. Saya surau Al-Mahdi saya mengajar sekolah sekali. Ramadan ni saya dah 2 kali begitu. First Ramadan saya di sana. Malam Selasa baru-baru ni saya pun di sana. Surau Al-Mahdi. Masa saya bagi ceramah dalam bulan puasa baik, sebab dia kuliah selepas maghrib, tak ada lepas witir macam ni. Kalau selain Ramadan, biasa kita lajar lah, dah masuk waktu isyak, dia azan dulu. Kadang saya tak berhenti lagi. Dengar sana azan, sini azan, sini azan. Saya tanya banyak surau sini. Dia kata setiap tempat ada surau, tak?
kan? Jadi sebab itu kita lihat kita nak aspek penuh majlis surau, terutama di tempat-tempat yang berdekatan ada majlis masing-masing, ada surau masing-masing, mungkin susah lah kan? Tapi at least orang kata apa, ada penghormatan, ada pendekatan rumah daripada satu masa kepada satu masa. Jadi balik kepada yang tadi, kita buka Al-Quran, tengok balik surah Al-Baqarah 183, 185, 184, 185 dan 187. Ayat itu Allah Ta'ala sebut tentang puasa. Pertama Allah Ta'ala suruh puasa. Yang kedua Allah Ta'ala sebut rukhsah berpuasa. Kalau orang musafir, orang sakit tak payah puasa. Tapi kalau wajib qada, kena qada dekat orang yang sakit secara berterusan. Memang dia tak boleh puasa, bayar dia. Jangan lupa puasa dia puasa. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi malam hari tak boleh bersama isteri. Siang hari malam boleh. Ini pun penting juga. Jangan sesekali bersama isteri di siang hari. Bersama tu faham lah ya. Jangan ingat tak boleh duduk kat bini pula. Kita bukan macam orang-orang Yahudi kan? Orang-orang Yahudi bila dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjauhi isteri. Bila isteri dia datang haid, dia tak dekat. Tak dekat. Bukan kata nak bermesra, dekat betul kan? Sebab itu Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid fa'tazilun nisa' fil mahid. Kenapa? Kerana sahabat tu tanya Nabi, kita dengan orang Yahudi ni macam mana? Orang Yahudi isteri dia kalau dia haid dia tak dekat. Bukan kata bermesra, dekat betul. Dia akan menjauhi isteri. Kalau isteri dia rumah tamu, dia duduk kat dapur. Kalau dia duduk kat dapur, isteri dia rumah tamu. Macam dia tak duduk dekat ketika isteri datang haid. Kita Islam tidak kan? Walaupun kita kata Islam ni agama yang kesinambungan lah daripada agama-agama terdahulu, tapi banyak perbezaan. Dan Nabi tak benar kita ni sama dengan agama-agama terdahulu ada banyak beza. Kita tak ada masalah. Yang tak boleh bersama je, tak boleh bersama dalam bracket lah. Lain pada tu boleh. Nabi ketika Aisyah haid, Nabi minum sama-sama, Nabi makan sama-sama, Nabi tidur di atas rimba Aisyah dan keadaan membaca Al-Quran. Boleh, tidak ada masalah. Tapi bulan Ramadan, Allah Ta'ala kata ayat terakhir itu, wa hilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Yang tak boleh pada siang hari saja. Dan ada sahabat Nabi, dia bersama isteri pada siang hari. Nabi suruh dia pertama memerdekakan hamba. Dia kata aku tidak mampu. Nabi suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dia kata aku juga tidak mampu. Nak puasa lagi? Sebab puasa lah aku jadi macam ni. Kemudian Nabi suruh dia bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi ada perkara yang dilarang ketika berpuasa. Selain dia membatalkan puasa, ada juga yang kita sebut sebagai kafarah, dosa besar dan kena kafarah. Tadilah satu-satunya kafarah ketika berpuasa ialah bila bersama isteri di siang hari, malam tak apa. Dan adalah sikit sebanyak yang kita perlu ambil berat juga, zakat apa? Zakat fitrah juga. Kalau boleh jangan diabaikan, wajib ke atas setiap orang Muslim, sama ada yang kaya atau yang tidak kaya. Wajib betul, as long as dia mampu lah, mampu. Orang miskin pun kalau dia mampu untuk makan, ada lebihan daripada makanan ini juga wajib dia makan zakat fitrah. Ini salah faham, dengan dia miskin tak wajib. Jangan samakan zakat pendapatan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ni miskin pun kena juga zakat fitrah. Sekira-kira dia ada lebihan makanan, satu cukup ketika tenggelam matahari 30 Ramadan kan? Sementara lah kita yang tidaklah fakir atau miskin, maka kita nak mengingat keluarlah zakat fitrah. Dan tidak banyak, hanya satu cukup makanan saja untuk setiap orang kan? Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunnah Abi Daud daripada beberapa sahabat Nabi, daripada Ibn Umar, daripada Ibn Abbas, Nabi hanya kata, mereka kata farada Rasulullah zakat al-fitri fi syahri Ramadan sa'am min tamrin sa'am min sya'ir. Zakat Ramadan tidaklah susah, hanya satu cukup daripada beras, gandum, satu cukup daripada tamak saja. Kalau kita tak satu cukup beras lah. Dan satu cukup ni hanya 2 genggam tangan orang yang sederhana. Tak siapa pun sekali bulan. Dan ditakwimkan, dinilaikan mengikut nilaian semasa, mungkin berbeza antara negeri pada negeri yang lain.
Dan selama setahu saya RM7. RM7. Jadi kira kita, isi kita, anak kita sekurang-kurangnya cuma kita dah selesaikan lah ya. Dan hari ini banyak video-video yang nak memudahkan kita. Bukan perlu hanya kita menghadap ambil untuk bayar zakat fitrah. Boleh bayar SMS kata kita, boleh tolak debit, macam-macam. Jadi yang penting ibadah yang difardukan oleh Allah kita lunaskan. Dan yang sunnah ni kita tambah-tambah. Jangan terbalik pula. Aulawiyah tadi tak ada prioriti. Dulu kan yang sunnah, yang wajib tak minta ataupun diabaikan. Itu tidak boleh sama sekali. Puasa Ramadan selesaikan, zakat fitrah selesaikan, sembahyang fardu selesaikan, sebaik-baiknya berjemaah. Barulah kita tambah dengan hal yang lain seperti sembahyang tarawih, baca Quran, tadarus, zikir dan sebagainya. Jangan kita mendahulukan yang sunnah, tapi yang wajib kita abaikan, insya-Allah taala. Jadi saya seperti setakat itu dulu. 35 minit baru. Cukup lah tu kan? Untuk malam ini. Mudah-mudahan di lain masa kita jumpa lagi. Dan saya tak nampikan dah semua negara datang semuanya. Sejuk kan. Tadi semayang hujan pula. Lepas tu bila doa, ni pun satu juga saya nak bagi kata. Bila kita doa lah betul-betul walaupun sekejap. Dan tak ada syarat kita ikut doa awal lain. Saya tengok masjid surau semua standard baca doa yang sama saja. Saya tak apa doa tu, tapi saya perhatilah. Saya pergi surau ni. Saya tengok baca doa standard saja. Baca doa yang sama saja. Doa adalah ibadah yang luas. Tak perlu standardkan doa. Baca doa apa-apa saja doa. Ada banyak doa dalam Quran, ada banyak doa dalam hadis Nabi. Hatta kita boleh doa kita sendiri. Tak perlu standard. Ibadah yang luas doa ni. Mintalah kepada Allah. Imam kita tak adalah bodoh sangat sampai nak kena baca doa awal lain. Baca doa dia sendiri. Especially doanya dia ingat. Minta kepada Allah. Dan mintalah bersungguh-sungguh. Tak disyarat doa panjang. Pendek pun tak apa. Jadi doa betul-betul minta. Seumpama kita minta kepada orang yang kita nak minta. Betul-betul. Ada pun yang lain tu tidak ada masalah. Yang penting betul. Kalau doa betul-betul. Kalau selawat betul-betul. Begitu juga dengan sembahyang. Kalau nak sembahyang, kita sembahyang betul-betul. Bukan soal panjang pendeknya, tapi nilai ibadah tu yang kita nak kena tengok. Nilai. Kalau sembahyang tarawih nilai dia macam mana? Kalau kita doa, nilai doa tu macam kualiti lah kualiti. Ada pun dari sudut panjang pendek itu bagi saya itu pulanglah kepada masing-masing. Di sini siapa haji imam. Kalau kita ada imam lain, tak ada haji imam lain. Tak apa. Haji okey imam tadi alhamdulillah ya. Kita boleh nak sembahyang bersama-sama. Dan mudah-mudahan lain kali kita jumpa lagi. Sikit sebanyak saya mohon maaf lah ada kekurangan. Dan saya doakan tuan-tuan sentiasa dirahmati Allah, dipermudahkan urusan. Dan saya minta tuan-tuan juga doakanlah saya. Kita sama-sama doa sesama kita mudah-mudahan. Ingatlah kepada saya juga ya, walaupun saya datang sekali-sekali saja. Saya doa tu ingat muka Ustaz Asaf, doakanlah kepada Allah bila sihatkan Ustaz Asaf. Ya, boleh. Saya pun sama juga. Bantu saya tuan-tuan. Bila doa jaranglah saya tinggalkan doa kepada muslimin. Dan bila saya sebut muslimah, kadang-kadang saya tinggal kawan-kawan, tinggal tempat-tempat saya pergi. Dan begitulah keadaannya bila kita berdoa. Doa untuk diri kita, doa untuk ahli keluarga kita, doa untuk guru-guru kita, doa untuk sahabat handai kita, dan doa untuk muslimah. Itu Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Dan bila kita doa